Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim dan Warga Miskin Bait Al-Amin terletak di Kampung Tengah, Parit, Perak Darul Rizwan. Ia menerima pelajar-pelajar yang terdiri daripada anak-anak yatim piatu juga warga miskin Tegar. Ketika ini, ia menempatkan 20 pelajar lelaki dan 20 pelajar perempuan berusia di antara 7 hingga 17 tahun. Ditubuhkan pada 2002 dan didaftarkan secara rasmi pada 2005, ia menjadi tempat persinggahan lebih 500 penghuni yang menetap di sekitar Perak. Rozlan Zamzuri, mesra disapa Ayah Lan oleh anak-anak di sini, adalah pengerusi dan antara individu yang bertanggungjawab mendirikan Bait Al-Amin. Dia tidak menafikan pada peringkat permulaan pertubuhan, dia dan rakan-rakan melalui fasa serba kesusahan, terutama dari segi dana. Berkat kesabaran dan menjalankan kerja penuh keikhlasan, pelbagai bantuan diterima. Justru banyak perubahan berlaku, terutama membabitkan pendidikan anak-anak di bawah jagaannya. Alhamdulillah setakat ni, lately ni, dulu kita tak nampak hasil dia. Kan? Sebab kita dulu pun susah, sukar juga kan. Rumah yatim pun sukar. Tapi sekarang ni Alhamdulillah dengan bantuan pihak JKM dan sebagainya, bantuan orang ramai. Jadi kita dapat sediakan kemudahan anak-anak ni dengan sebaik mungkin, terutama dari segi pembelajaran. Ramai juga anak-anak kami yang dah berjaya masuk ke Menara Gading, masuk universiti dan sebagainya lah. Itu satu kejayaan bagi saya lah sebenarnya. Kebanyakan yang dah keluar tu, diorang balik kemari balik. Diorang tengok balik adik-adik diorang dekat sini. Penghuni di sini bangun seawal 5 pagi. Mereka menunaikan solat tahajud dan subuh berjemaah diikuti dengan bersarapan. Selesai minum pagi, mereka dihantar ke sekolah rendah dan menengah berdekatan. Jika tiada aktiviti ko-kurikulum di sebelah petang, mereka melakukan aktiviti bebas seperti bersukan, berkebun mahupun mengulangi pelajaran. Di sebelah malam, Rozlan, seorang ustaz dan seorang ustazah bergilir-gilir mengajar mereka Al-Quran. Kalau nak bekerja dengan anak yatim, nama itu kena jaga. Nama itu kena jaga sebab kita ni mencari saham-saham untuk dibawa ke padang mahsyar di akhirat esok. Kesabaran bukan senang nak menjaga rumah anak yatim ni. Sebab bahagianya akan datang. Hati kita kena bersih lah. Sebab menjaga anak yatim ni, doa diorang ni, insya-Allah mustajab. Doa anak yatim ni mustajab. Sebab itu saya bertuahnya saya dengan anak yatim ni. Sebab saya menghadap diorang hari-hari. Kadang-kadang saya usap kepala diorang. Sebagai tunjang utama Bait Al-Amin, Rozlan mengharapkan rumah jagaannya sentiasa dirahmati dan mendapat keberkatan. Anak-anak yatim yang menetap di sini adalah anugerah terindah buat dirinya. Kawasan dapur ini dalam perancangan pihak Bait Al-Amin untuk membesarkannya. Projek terhenti akibat COVID-19. Nur Hatun Rafian, 29 tahun, telah berkhidmat sebagai tukang masak lebih 10 tahun di sini. Sejak 3 tahun lalu, 2 adik tirinya juga turut menumpang kasih di sini setelah pemergian ibu tersayang menghadap Ilahi. Dibantu seorang lagi rakan yang menetap berdekatan rumah anak yatim ini, rutin harian mereka bermula seawal 5 pagi. Saya daripada pukul 5 pagi saya datang sini, saya akan masak. Kalau breakfast, kalau mi goreng, menu dia saya akan masak mi goreng. Lepas tu sambil tu rendam ikan ke lauk. Lepas tu buatkan teh-o. Lepas tu saya datang balik dalam pukul 10. Saya akan masak tengah hari dengan 3 jenis lauk, sayur, ikan ataupun daging ke. Lepas tu bagi makan pukul 12 dah budak-budak makan. Kalau buat time sekolah sampai pukul 1, pukul 2 baru balik. Sambung balik, datang balik pukul 5. Saya akan masak untuk malam, sama juga 3 lauk.
Usai solat Zuhur, mereka ke dapur untuk menjamah makanan bersama-sama. Setiap hidangan makanan yang dijamu disertai dengan kesyukuran. Sungguh pun mempunyai tukang masak yang menyediakan makanan, rezeki anak-anak yatim lazimnya melimpah ruah. Setiap minggu, pasti ada insan prihatin menyumbangkan makanan untuk dikongsi bersama, terutamanya pada malam Jumaat. Sepanjang Ramadan sebelum COVID-19 melanda, hampir setiap hari anak-anak yatim ini dijemput untuk ke majlis berbuka puasa, sama ada di hotel, di dewan mahupun rumah persendirian para dermawan. Sejak negara dilanda pandemik dengan jumlah kes yang membimbangkan, sungguh pun tidak hadir ke majlis berbuka puasa, sumbangan Ramadan mencurah-curah buat penghuni di sini. Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim dan Warga Miskin Bait Al-Amin ditubuhkan hampir 20 tahun. Untuk sampai pada keadaan sekarang, petugas dan sukarelawan di Terajui Rozlan berdepan dengan pelbagai dugaan. Untuk memberi keselesaan kepada anak-anak yatim dan asnaf bukan perkara mudah buat Ayah Lan dan pasukannya. Antara insan yang menjadi penguat semangat Rozlan adalah suri hatinya, Hajah Zaleha Muhammad Yazid. Namun, Allah yang Maha Esa mengirimkan ujian kerana Dia lebih mengetahui kekuatan setiap hamba-Nya. 10 Mac 2016, isteri Rozlan meninggalkan dia serta seorang puteri dan seorang putera dengan sekelip mata. Siapa jangka dalam kita menjaga anak yatim, tiba-tiba Allah uji. Saya rasa itu ujian yang paling hebat sepanjang saya menjaga anak yatim. Kan? Sebab pemergian arwah isteri saya itu dalam masa seminggu. Dalam seminggu dia tak sakit. Dia tak sakit. Paru-paru isteri saya tu dia ada jangkitan kuman, dia kata. Ada sikit je, hitam je. Malam tu dalam pukul 12 tu, doktor panggil saya masuk dalam bilik. Dia tunjuk yang terkini paru-paru, penuh dengan hitam. Pagi tu saya tak sedar hati. Saya pergi solat subuh berjemaah dekat Masjid Jalan Jari kat Ipoh tu, sebelah hospital tu. Memang saya menangis betul masa tu. Habis dia solat subuh, saya berdoa. Kakak ipar saya telefon kata, Lan, naik ke atas cepat. Saya pergi masa tu, semua dah dekat atas, kakak ipar saya ada, mak betul saya berada. Dia kata, isteri saya dah tak ada. Buat seketika selepas pemergian isterinya, perjalanan kehidupan Rozlan terganggu. Dengan semangat dan sokongan sanak saudara dan sahabat handai, dia bangkit semula dan meneruskan perjuangan menjaga anak-anak Bait Al-Amin. Demi masa depan yang cemerlang buat penghuni di sini, Ayah Lan memastikan mereka mengulang kaji pelajaran 2 ke 4 jam sehari diselia warden atau ustaz tertakluk kepada keperluan pembelajaran mereka. Setiap penghuni akur dengan peraturan yang ditetapkan pihak pentadbiran. Dengan pembudayaan norma baru, Rozlan berterima kasih kepada pelbagai pihak yang bekerjasama menyediakan keperluan tambahan seperti telefon bimbit untuk anak-anak didiknya menghadiri kelas.
Berasal dari Cambodia, Rushdie Thohir selaku warden juga sebagai ustaz. Dia telah berkhidmat di sini lebih 3 tahun. Dibantu Muhammad Hizal Ibrahim, Rushdie, ayah kepada seorang putera, mendekati penghuni di sini dengan cara santai dan menganggap mereka seperti adik-adik sendiri. Dia menghormati dan senang bekerja di bawah seliaan Rozlan. Ayah Lan, selama saya di sini 3 tahun, dia memang baik. Dia memang jaga betul-betul pelajar di sini. Dia memang anggap pelajar anak yatim di sini, dia anggap macam anak sendiri. Mana dia baik sangatlah, dia baik. Dia tak kisah pelajar nak makan apa ke, nak apa ke, dia belikan. Maknanya di sini, pelajar kat sini semua di bawah tanggungan pengerusi lah. Keakraban seumpama adik-beradik membuatkan mereka sentiasa saling menyantuni antara satu sama lain. Di wajah polos anak-anak ini memaparkan kekuatan serta kesabaran dan mereka reda dengan suratan perjalanan kehidupan mereka. Ayah Lan bersyukur dengan kehadiran dan keprihatinan masyarakat, asrama dan kawasan sekitar telah dibaik pulih dan memberi keselesaan penghuni di sini. Dia tidak menafikan peringkat permulaan menubuhkan rumah anak yatim ini pelbagai cabaran yang dihadapi. Namun, dalam menjalankan kerja ke arah kebajikan, terutama membabitkan anak-anak yatim, pasti ada jalan penyelesaian tanpa diduga. Jamiah Nordin, 54 tahun, telah menabur bakti di Bait Al-Amin sejak 7 tahun lalu. Bermula di bahagian penyediaan makanan menggantikan tukang masak yang mempunyai masalah kesihatan, pengalaman Jamiah dalam kerja sebelum ini membuatkan Ayah Lan menawarkan Jamiah menjadi warden di sini. Tanggungjawab Jamiah memantau segala kerja sekolah, pemakanan juga tahap kesihatan anak-anak di sini. Sejak COVID-19 ni, semua tak pergi sekolah. Jadi, diorang belajar online di sini. Jadi, saya bagi masa sebelum pukul 8, kita turun. Kan? Kelas start 7.45 lah pukul 8 tu. Jadi, masing-masing akan buka buku, ikut jadual yang cikgu diorang dah bagilah. Jadi, diorang akan ikut kelas dekat sini. Saya akan pantau yang mana yang diorang tak tahu, saya akan bantulah. Kemudian, saya akan tanya kat diorang ni, yang mana ada sakit ke demam, kalau perlu kita bawa pergi klinik, kita bawa pergi klinik lah. Ataupun saya pergi ke farmasi, saya beli ubat je. Lazimnya di sebelah malam, seorang lagi warden mengambil alih tugasan Jamiah sebagai warden. Anak-anak di sini sentiasa diterapkan disiplin diri, kebersihan bilik dan kejujuran sesama sendiri. Episod kesedihan yang menyelubungi 3 beradik ini turut dikongsi bersama anak-anak yatim lain. Pengalaman kehilangan insan yang disayangi di saat menginjak usia menjadikan mereka lebih menghargai antara satu sama lain. Nuriana Muhammad, 17 tahun, telah menetap lebih 5 tahun di Bait Al-Amin. Bakal menduduki SPM, dia bertekad untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading dan mencapai kejayaan cemerlang. Saya anak yatim, tak ada ayah. Ayah saya meninggal umur saya 6 tahun. Campur saya 3 orang kat sini. Seumur saya tingkatan 1. Mak nak masukkan supaya saya dapat belajar rajin-rajin, jadi orang berguna masa depan. Supaya dapat kerja bagus, tak kerja macam dia. Mak saya kerja kilang kalsium kat Gunung Rapat. Duduk sini seronok. Makan cukup, pelajaran semua okey. Warden baik, segala kelengkapan ada cukup. Tak pernah kurang. Saya
akan belajar sungguh-sungguh lagi. Tahun ni exam SPM. Saya harap saya dapat banyak A, dapat keputusan bagus, dapat gembirakan mak. Dah 5 tahun. Saya menghafal, lepas tu belajar solat, lepas tu macam-macam lagi lah. Opang atuk saya yang suruh. Sebab opang atuk saya orang susah. Sini seronok sebab banyak kawan. Lepas tu kat sini semua lengkap. Makanan cukup. Sesekali, jika penghuni Bait Al-Amin ingin pulang ke kampung halaman kerana kerinduan atau menziarahi kaum keluarga atas sebab-sebab kesihatan, Ayah Lan atau warden akan menemani mereka. Kediaman nenek tempat Fatina Uzma menumpang kasih dan bermanja terletak di Bukit Padang Cangkat Banjar, Parit. Halimah Abdullah, 75 tahun, pengidap kencing manis, menjaga Fatina sejak dari bayi lagi. Ibunya Junaidah Jamaluddin meninggal pada 2007 kerana pneumonia. Dia bersyukur cucunya dapat tempat penginapan yang selesa, makanan bergizi, pembelajaran lebih sempurna dan membentuk Fatina menjadi remaja yang berdisiplin dan mencapai keputusan akademik yang baik. Kami bersyukur pada Tuhan, Ustaz ada nak memela dia. Kami minta pada Tuhan supaya Ustaz panjangkan umur, murahkan rezeki, sihatkan badan, dapat dia memela cucu kami yang tak ada bapa, yang tak ada beremak. Yang Allah, Tuhan aja yang tahu diri kami yang susah ini, yang ada orang yang membela cucu kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah tempat sekolah dia dengan rahmat bagi Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezeki Ustaz, panjangkanlah umur Ustaz dan sihatkanlah badan dia memelakan anak yatim. Cucu kami ni yang tak ada bermak, tak ada beribu. Kesihanlah dia di muka bumi ini. Di akhirat ajalah tempat dia lebih. Parit, Perak. Di sini terdapat sebuah rumah anak yatim miskin dikenali sebagai Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim dan Warga Miskin Bait Al-Amin yang telah beroperasi lebih 20 tahun. Alfa Daniel Abdullah, 11 tahun. Dia baru setahun menetap di sini dan bercita-cita menjadi penyanyi nasyid. Alfa dihantar ibu saudaranya setelah ibu yang dikasihi menghadap Ilahi tahun lepas. Amat menyedihkan hati si kecil ini kerana ibunya meninggal pada hari kelahirannya. Dah meninggal, dah lama dah, baru tahun lepas, bulan 3. Dia meninggal waktu malam hari jadi saya. Dia pernah cakap kat saya, dia nak tengok saya berjaya. Dia tak nak tengok saya susah sebab arwah mak saya dulu susah. Dia harapan arwah mak saya, dia kata kat saya, dia nak tengok saya berjaya, dapat ijazah. Lepas tu dia kata, dia pernah cakap kat saya, kalau umur dia masih panjang, dia nak tengok saya berjaya. Rozlan Zamzuri atau Ayah Lan mempunyai 10 warga kerja yang membantu di Bait Al-Amin. Mereka saling bergandingan melakukan pelbagai tugas membantu melancarkan pengurusan di sini. Rozlan sentiasa mengingatkan warga kerjanya supaya sabar dengan pelbagai kerenah penghuni di sini yang terdiri daripada pelbagai latar belakang.
saya selalu cakap dengan staf dan mesyuarat, saya kata terimalah seadanya anak-anak yatim tersebut yang kita nak jaga. Sebab sebenarnya nakal dia orang tu bersebab kadang-kadang Allah nak menguji kita sebagai penjaganya. Sabar tak sabar? Kan? Sabar tak sabar? Kalau kita boleh bersabar dengan perangai anak yatim tu, insya-Allah satu ujian kat kita sebenarnya. Betul. Dia betul-betul saya kata dia kejujur, dia buat kerja ni Bil Amin memang jujur betul lah dia. Saya kata dia ikhlas. Saya kata keikhlasan macam itulah rasanya rezeki Allah Taala bagi itu kemarin kan. Nah, JKM pun ada bagi, terima kasihlah kan. Di pihak persekutuan pun ada bagi geran kan. Jalankan dengan ikhlas. Allah akan tahu kita akan balas balik ganjaran untuk kepada kita. Untuk menjalankan amanah kerja-kerja kebajikan dan kesukarelawan, perlu ada hati yang murni. Bagi Rozlan, memiliki hati emas sesuatu yang sangat berharga. Bagi dirinya, hati emas juga dimiliki warga kerja yang menyantuni anak-anak di sini yang berkhidmat daripada serba kekurangan, kini lebih selesa dan sempurna. Malah penderma juga mempunyai hati emas. Pihak Bait Al-Amin dalam perancangan untuk membesarkan lagi kompleks rumah persinggahan anak yatim dan asnaf ini. Rozlan mengalu-alukan sumbangan masyarakat prihatin untuk sama-sama merealisasikan misinya demi kemudahan dan keselesaan penghuninya. Setiap rezeki kita terselit rezeki insan lain. Justru, sama-samalah kita berkongsi rezeki. Akhlak Nabi juga tamsilan dari Qurani, panduan lengkap buat insan untuk kembali. Ayolah kembali kepada fitrah yang nyata, petunjuk dan cahaya. Runtuhlah isolasi serakah dunia.